Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Harap kamu semua sihat pada hari ini. Jadi kita sambung lagi tajuk kita iaitu taburan penduduk dunia. Kita dah pun masuk kepada konsep taburan penduduk dunia terbahagi kepada 3 iaitu padat, sederhana dan jarang. Kita juga telah melihat kepada faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia. Ya. Kenapa dia padat, kenapa dia sederhana dan kenapa dia jarang. Hari ini kita masuk kepada objektif seterusnya iaitu kesan taburan penduduk dunia. Kesan taburan sama ada dia padat ataupun jarang. Ia memberi kepada beberapa implikasi kesan daripada taburan penduduk yang berbeza. Contoh kesan tersebut seperti kalau kesan taburan penduduk padat, ia mengalami persaingan guna tanah, masalah kemiskinan, pencemaran sumber alam, kemerosotan hidup, kualiti hidup, pasaran barangan semakin meningkat. Manakala kesan taburan penduduk jarang adalah seperti sumber alam terpelihara, perkembangan ekonomi yang perlahan dan infrastrukturnya yang terhad. Jadi ini menunjukkan ada positif, ada negatif. Jadi dalam peperiksaan selalunya dia menggunakan perkataan implikasi ataupun kesan. Jadi kesan taburan penduduk. Kita lihat kesan kepada taburan penduduk padat. Yang pertama, persaingan guna tanah. Apa maksudnya guna tanah? Tanah yang kita ada ni, yang kita tinggal ni, apa yang kita boleh buat? Kalau semakin besar, semakin banyak benda atau perkara yang kita boleh buat. Tetapi kalau kawasannya terlampau padat dengan penduduk, pertambahan penduduk menyebabkan guna tanah di kawasan tersebut akan meningkat. Tanah yang digunakan untuk pelbagai tujuan seperti pertempatan, pertanian, bangunan komersial, pengangkutan dan lain-lain. Jadi semua ni sangat-sangat diperlukan oleh penduduk. Jadi di mana mereka nak bina bangunan? Terpaksalah berhimpit-himpit. Bangunan komersial inilah yang akan menempatkan perbankan, perniagaan, kedai dan sebagainya. Jadi kawasan penduduk padat seperti di Kuala Lumpur, kita boleh lihat tiada kawasan yang tidak diguna pakai. Semuanya telah diguna pakai. Jadi penduduk yang tinggal di kawasan bandar terpaksa bersaing dengan mereka kontraktor kaya yang membeli tanah untuk kegunaan komersial. Yang kedua, masalah kemiskinan hidup. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan masalah kemiskinan seperti di negara Vietnam dan India. Ini kerana kos sara hidup di bandar adalah tinggi, seperti kos sewa rumah, bekalan bahan mentah yang mahal dan lain-lain. Peluang pekerjaan pula terhad kerana terlalu ramai tenaga buruh yang ditawarkan. Jadi semua nak bekerja di bandar, jadi terpaksalah bersaing untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Krisis pertempatan setinggan amat ketara di bandar besar seperti negara-negara membangun, India dan Indonesia. Malaysia pun tak ketinggalan dengan masalah setinggan. Tetapi Malaysia masih lagi di bawah kawalan di mana kerajaan masih lagi turut membantu dalam kes-kes masalah setinggan. Tetapi apabila berlakunya kepadatan yang terlampau tinggi seperti India dan Indonesia, awak boleh lihat pertempatan setinggan atau pertempatan haram ini kebersihannya tidak terjamin.
Ya, kita boleh lihat daripada segi pembaritan dan sampah sarap. Seterusnya, berlaku pencemaran sumber alam. Pertambahan penduduk memberi tekanan kepada sumber alam yang ada di kawasan bandar seperti Jakarta. Jakarta di Indonesia. Kualiti sumber alam seperti air, tanah dan udara akan merosot disebabkan oleh aktiviti manusia seperti pembuangan sampah dan asap kenderaan. Ya. Jadi, awak boleh lihat keadaan bila awak pergi ke KL dengan keadaan asap kenderaan. Ya. Kemerosotan kualiti hidup. Kepadatan penduduk serta aktiviti perindustrian yang pesat memberi kesan kepada kualiti hidup penduduk. Penduduk di Linfen, China berhadapan dengan pencemaran udara yang teruk kesan akibat perlombongan arang batu di bandar. Okay? Jadi, kita rasa seronok. Seronoknya duduk di bandar. Ada karaoke, ada disko, ada pusat membeli belah. Tapi sebenarnya ia melibatkan kemerosotan kualiti hidup jangka panjang. Awak beruntung kerana awak masih tinggal lagi di kawasan kampung seperti Felda. Dapat menghirup udara segar serta banyak tumbuh-tumbuhan yang membantu menyenangkan mata memandang. Tetapi mereka yang mengejar kepada kemewahan yang hidup di kota, maka mereka berhadapan dengan pencemaran udara yang teruk. Selain daripada pencemaran udara, pencemaran air, tanah juga merupakan kesan taburan penduduk padat. Pasaran barangan meningkat. Pertambahan penduduk menyebabkan keperluan barangan meningkat. Ini dah pastinya lah. Ini membolehkan permintaan terhadap pasaran barangan menjadi luas. Ini ialah kesan yang positif. Permintaan terhadap barangan boleh menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi yang lain seperti pertanian, penternakan dan perindustrian. Contohnya di negara China yang mempunyai populasi penduduk yang ramai. Maka bila populasi penduduk yang ramai, awak boleh tengok dia punya rak benda yang dijual di pasar raya dia sangatlah luas. Ya. Pasaran barangan luas ekoran, ramai penduduk dan kuasa beli yang besar. Kuasa beli maksudnya mereka mempunyai wang. Ya, jadi mereka boleh membeli barangan yang lebih mahal, berkualiti dan lebih banyak. Itu maksudnya kuasa beli. Ya. Jadi kalau penduduk ramai, pasar raya yang dibuka juga besar. Kita beralih kepada taburan penduduk jarang. Taburan penduduk jarang memberikan kesan sama ada positif dan negatif. Kalau yang positif, sumber alamnya terpelihara. Negara yang mempunyai penduduk yang jarang dapat memelihara sumber alam semula jadinya dengan baik. Contohnya negara Bhutan. Sekejap lagi kita akan lihat di manakah negara Bhutan ni. Ini contoh saja ya. Contoh. Perkembangan ekonomi yang perlahan. Ini adalah kesan negatif penduduk jarang. Perkembangan ekonomi yang perlahan adalah menyebabkan kegiatan ekonomi dan pasaran barangan yang terhad di kawasan penduduk jarang. Jadi selalunya mereka akan buka gerai saja kerana penduduk dia tak ramai. Kegiatan ekonomi penduduk hanya tertumpu kepada jenis sara diri sahaja. Sara diri bermaksud yang tidak dijual. Dia hanya gunakan untuk keperluan dia dan keluarganya. Contohnya di kawasan tundra dan kawasan kepulauan seperti Marshall. Okay. Kawasan tanah tinggi selalunya berpenduduk jarang. Penduduk Eskimo yang terletak di kutub utara menjalankan aktiviti menangkap ikan untuk sara diri. Dekat sana tak ada supermarket besar-besar. Mereka cuma hidup berdasarkan menangkap ikan, juga bercucuk tanam yang mudah. Ya, selagi hidup, selagi itulah
Mereka bekerja untuk menangkap ikan dan tak bercadang pun untuk membuka gerai untuk dijual kepada yang lain. Okey, Bhutan. Bhutan adalah sebuah negara yang terletak di antara ini adalah India, ya, ini Afrika. Manakala Bhutan adalah antara negara Pakistan dan juga sempadan dengan China, Nepal, ya. Okey. Ini terletaknya banjaran Himalaya dan juga negara dan Gunung Everest, gunung yang tertinggi di dunia. Okey. Jadi Bhutan ni memang terkenal dengan dari sektor pelancongan. Bhutan adalah satu-satunya negara yang di dunia yang kandungan karbon dioksida di udaranya adalah negatif. Okay. Negara ini menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada menghasilkannya. Siapakah yang menghasilkan karbon dioksida? Yang menghasilkan karbon dioksida adalah kita, manusia. Manusia yang menghembuskan karbon dioksida untuk digunakan oleh pokok. Tapi kalau penduduk dia sangat jarang, sangat sedikit, maka kandungan karbon dioksida dia sampai tahap negatif. Okay? Jadi, di sana banyaknya oksigen. Di mana datangnya oksigen? Oksigen datang daripada pokok, tumbuh-tumbuhan, ya, dan udara. Jadi, disebabkan penduduk dia kurang, maka oksigennya tidak banyak yang menyerap dan karbon dioksida tidak banyak dikeluarkan. Okey, ini ibu negara dia, lokasi negara Tuvalu, iaitu negara terkecil di dunia. Okey, Tuvalu adalah salah satu negara selain daripada Bhutan. Okey, Tuvalu terletak berhampiran dengan Hawaii, ya. Okey, jadi Tuvalu ni adalah satu kawasan juga, kawasan pelancongan. Ini Australia, ini kita Malaysia dekat sini. Jadi dia adalah lebih kurang dalam 4,000 kilometer lah daripada kepulauan Indonesia, ya, Tuvalu. Kemudahan infrastruktur terhad. Negara yang kecil dan mempunyai penduduk yang jarang seperti di negara Tuvalu berhampiran kepulauan Hawaii. Okey. Negara ini hanya mempunyai satu hospital sahaja di kepulauan utamanya yang menyediakan kemudahan kesihatan kepada penduduk negara tersebut. Okey, lihat. Walaupun dia negara yang kecil, tetapi mereka ada kemudahan hospital. Tapi penduduk dia tak ramai dan tak perlulah ada kemudahan yang lain. Baik, kita masuk kepada contoh-contoh soalan taburan penduduk. Jadi kita dah pun habis taburan penduduk dan minggu lepas cikgu dah ajar cara menjawab soalan subjektif dan juga esei. Jadi hari ini kita masuk kepada soalan berbentuk objektif. Kalau bila soalan berbentuk objektif, jangan lupa kita bawa highlighter supaya mudah kita nak highlightkan apakah dia punya isi penting. Contoh soalan. Nombor 1. Apakah kawasan yang paling padat penduduk di dunia? Kita gariskan. Dia nak paling padat. Paling padat maksudnya kawasan itu ramai penduduk. Jadi, yang pertama Beijing, China. B. Amazon, Brazil. C. Greenland. D. Kalimantan, Indonesia. Okay. Jadi, kita dah boleh potong dah. Kita tahu Greenland ni kawasan sejuk. Dia penduduk jarang. Kita boleh potong Amazon, Brazil. Kawasan berhutan tebal. Bila berhutan tebal, juga dia ialah jarang. Kita tak tahu. Di Kalimantan, Indonesia dengan Beijing. Jadi Beijing merupakan ibu negeri China. Dan tentulah dia berpenduduk padat. Jadi jawapannya A. Ya. A adalah jawapan bagi soalan 1. Soalan 2. Apakah faktor yang menyebabkan kawasan tundra berpenduduk jarang? Dia minta faktor. Apa itu faktor? Faktor ialah sebab kenapa kawasan tersebut berpenduduk jarang. Tundra. Apa itu tundra? Tundra adalah berkaitan dengan
kawasan sejuk. Bila berkaitan dengan kawasan sejuk, kita bercerita berkaitan dengan apa? Adakah kita bercerita berkaitan dengan tanah? Adakah tanah tu sejuk? Ini kita dah boleh potong siap-siap. Okay. Adakah tanah itu berkaitan dengan saliran? Ya, tundra? Tidak juga. Dan bentuk muka bumi juga kita boleh potong. Jadi bila berkaitan dengan sejuk, kita bercerita berkaitan dengan iklim. Okay. Yang menentukan kawasan sejuk panas. Jadi jawapan yang kedua ialah iklim. Okay. So, kita tengok kepada soalan seterusnya. Apakah faktor fizikal yang mempengaruhi taburan penduduk di kawasan dalam foto di atas? Ini ialah New York. New York terletak di Amerika Syarikat. Ini dia punya patung Liberty. Patung Liberty ni patung kemerdekaan kita. Sama macam Tunku Abdul Rahman mengangkat kemerdekaan. Yang ini Tokyo. Tokyo terletak di negara Jepun. Simbol utamanya Gunung Fujiyama. Gunung berapi salji. Dia sangat cantik. Ya. Jadi, apakah faktor fizikal yang mempengaruhi taburan penduduk dalam kawasan di atas? Faktor fizikal. Dia nak faktor fizikal. Ya. Fizikal tu apa dia? Sebab faktor terbahagi kepada 2, 3. Itu ekonomi. Sosial. Fizikal. Jadi fizikal adalah berkaitan dengan apa? Ya. Jadi bila tengok ini, mesti kawasan ni rata. Rata barulah boleh buat rumah. Itu ialah fizikal. Jadi adakah ia berkaitan dengan pertanian? Pertanian ialah ekonomi. Pelancongan, ekonomi. Governance, sosial. Dan bentuk muka bumi barulah dikategori sebagai jawapan dia bentuk fizikal. Seterusnya, soalan. Kawasan berpenduduk jarang di dunia adalah kawasan bertanda. Jadi inilah masanya bila belajar geografi, kita nak mengenal peta dunia. Kena hafal lah ya. Jadi apa kita nak buat? Awak kena ada peta dunia dan tampal. Ya, tampal cikgu syorkan. Tampal di rumah. Awak catatkan yang mana Malaysia. Ni Malaysia. Ni Australia. Ini Pulau Jawa, Indonesia. Ini Filipina. Kenal pasti setiap negara. Bila kita belajar geografi, kita kena ada peta. Okay. Ini Rusia. Ini China. Okay. Ini India. Ini Arab Saudi. Tempat kita pergi Mekah. Ini benua Afrika. Ini benua Amerika Selatan. Ini benua Amerika Utara. Benua Amerika lah. Jadi kita kena kenal pasti setiap negara ni. Barulah kita boleh tahu kawasan yang boleh kita melancong satu hari nanti. Soalan. Kawasan berpenduduk jarang. Kawasan berpenduduk jarang di dunia adalah kawasan bertanda mana? Okey, kita tengok yang A. A terletak di Amerika. Kawasan pantai barat Amerika ni adalah tempatnya Hollywood. Hollywood ni apa? Hollywood ni tempat artis-artis. Okey. Itu Hollywood. Jadi yang ini bukan. B. Ini ialah England, tempat pemain bola sepak. Okey. British juga bukan. C. C ini ialah kawasan Gurun Sahara di Afrika. Manakala D. D adalah kawasan
di China. Mungkinan bandar Beijing, bandar Guangzhou, terletak di sini. Jadi kawasan berpenduduk jarang dah tentulah melibatkan kawasan gurun. Jadi inilah jawapannya. C jawapan bagi soalan ini. Seterusnya, soalan 5. Apakah faktor utama yang menyebabkan kawasan Amazon Brazil kurang didiami oleh penduduk? Amazon Brazil. Kita kena ingat, Brazil adalah sebuah negara yang mempunyai satu kawasan yang sangat terkenal dengan ular anaconda, iaitu hutan hujan khatulistiwa Amazon. Kurang didiami walaupun dia terkenal dengan kawasan hutan tebal. Kenapa? Ialah ini Amazon ialah kawasan hutan tebal. A. Saliran. B. Iklim khatulistiwa. C. Sumber alam yang kurang. D. Darjah ketersampaian yang rendah. Apa maksudnya darjah ketersampaian? Ketersampaian. Ni, gariskan. Ketersampaian ni bermaksud cara kita nak sampai ke satu tempat. Darjah. Kalau darjah 1 rendah, darjah 2 naik sikit, darjah 3 tinggi, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Kalau darjah 6, maksudnya darjah dia tinggi. Kalau darjah 1, maksudnya darjah dia rendah. Darjah ketersampaian rendah, maksudnya dia susah nak sampai. Jadi kita baca balik, apakah faktor utama yang menyebabkan kawasan Amazon Brazil kurang didiami penduduk? Berkaitan saliran? Tidak, sebab Amazon penuh dengan sungai. Iklim khatulistiwa, Malaysia pun iklim khatulistiwa. Tapi Malaysia ramai je penduduk. Sumber alam yang kurang. Sumber hutan banyak faedah dia. Dia memberi pokok balak dan segala makanan. Tetapi senang tak kamu masuk dalam hutan? Kalau tak ada jalan raya nak masuk macam mana? Terpaksa redah. Jadi penduduk kurang tinggal di kawasan hutan. Jadi jawapan yang sesuai ialah D. Darjah ketersampaiannya rendah. Soalan seterusnya. Apakah kesan negatif kawasan berpenduduk jarang? Cikgu dah cakap tadi, kawasan penduduk jarang ni kita banyak oksigen. Tapi dia tanya kat sini kesan negatif. Negatif tu bermaksud apa yang tak elok kalau kawasan tu jarang. Jarang bermaksud kurang penduduk. Sumber alam terpelihara. Terpelihara baguslah. Jadi ini bukan jawapan. Pasaran barangan menyusut. Susut maksudnya semakin kurang. Rendah. Kesesakan penduduk. Takkanlah kesesakan. Sebab dia dah lah sikit orang. Takkan sesak. Jadi yang ini dah siap-siap boleh potong. Masalah perumahan dapat diatasi. Dapat diatasi maksudnya positif. Tak payah dah. Tinggal A dan B. Sumber alam terpelihara, dah cikgu cakap tadi. Ini adalah positif. Dia nak negatif. Dah tentulah jawapannya B. Sebabnya kalau kita jual barang, kita tak boleh jual banyak-banyak. Kawasan sebab penduduknya kurang. Maka sedikitlah barang yang boleh dijual. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menghadiri dan menonton video pada hari ini. Jangan lupa menjawab soalan latih tubi yang diberikan. Okey, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.